السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin, muka surat 45, baris sebelah daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, adapun mazhab salaf itu adalah mereka itu tafwid ilmunya itu kepada Allah, dan wajib kita i'tiqadkan seperti barang yang ada pada zahir katanya, dan pada hakikat kita jauhkan segala kekurangan. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan ayat mutasyabihat, iaitu ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita sebut perkataan itu dan kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, memberikan syubhat, memberikan kekeliruan, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu sama macam makhluk. Maka kita dah bahas berkenaan dengan mazhab khalaf. Jadi untuk berinteraksi dengan ayat mutasyabihat ni ada dua mazhab. Mazhab yang pertama dia panggil mazhab khalaf. Mazhab khalaf kita dah bahas bahawasanya mazhab khalaf ni dia takwil, ataupun dia panggil sebagai takwil tafsili, takwil yang lebih terperinci. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman itu istawa atas arasy. Jadi istawa dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dia itu ayat Quran. Tidak boleh kita nafikan. Kalau nafi maka jadi murji'ah. Menafikan Al-Quran hukum ni kafir walaupun satu huruf. Kemudian istawa tu kalau kita terjemah pada zahirnya duduk. Terjemahnya duduk lah. Zahir dalam kepala otak kita bila sebut istawa, kalau orang yang tahu bahasa Arab, dia terjemah terlebih dahulu duduk. Sebab apa? Sebab dalam bahasa Arab ni dia panggil ada terjemahan secara mubadaratun bil aqli, fil aqli. Iaitu bila dia sebut perkataan tu, orang faham tu selalu. Secara langsung orang faham perkataan tu. Tanpa menafikan perkataan tersebut ada juga makna lain. Cuma dia nak pergi kepada makna lain itu jauh sikit. Nak kena kona jauh sikit. Jadi akal kita akan menangkap, akan memahami lafaz tersebut pada zahir maknanya sekian-sekian. Contoh yadun. Yadun kalau bahasa Arab, kalau orang mengaji, dia akan tahu kata yadun tu makna tangan lah. Tanpa menafikan yadun tu ada juga makna lain.
Tapi nak pergi kepada makna lain itu jauh. Maka sebab itulah kita kata boleh jadi yadun tu makna selain daripada tangan. Dan ulama khalaf ni dia tentukan makna tertentu bagi Allah Ta'ala yang layak baginya. Itulah takwil dia panggil. Istawa tu banyak makna. Masuk ada, duduk ada, bermahajarila ada, berkuasa ada lah ke. Lepas tu ulama khalaf ni dia tentukan salah satu makna tu yang layak bagi Allah Ta'ala. Itu dia panggil takwil. Takwil tafsili. Takwil secara terperinci. Ambil salah satu makna tu, letak daripada makna istawa. Kalau salaf pula, sekejap lagi kita akan bahas salaf. Salaf ni dia kata istawa ayat Quran. Itu tidak nafi. Sama macam khalaf. Kemudian, apa makna istawa? Makna istawa tu kita tahulah makna tu. Tapi hakikat istawa, wallahu a'lam. Hakikat istawa, wallahu a'lam. Tak tahu. Istawa tu tahulah. Tahulah dia perkataan bahasa Arab. Ada makna sekian-sekian, tahu. Tapi makna hakikat yang kita nak letak sini ni, wallahu a'lam. Itu dia panggil ta'wil ijmali. Atau dia panggil tafwid. Serah makna hakikat pada Allah. Bukan bermakna istawa tu dia tak tahu langsung. Bukan. Bukan tak tahu langsung, tahu. Tapi nak letak makna istawa di sini ni, tak tahu. Beza tu. Istawa tu orang Arab mestilah tahu istawa tu apa. Cuma nak letak makna istawa, makna duduk di sini ke? Atau makna lain? Wallahu a'lam. Itu tafwid. Itu tafwid. Jadi sebahagian orang yang mengaku salaf, dia menggunakan kitab-kitab Jawi, antaranya Syekh Daud sekejap lagi dia akan sebut. Yang kata gini, Yadullah fawqa aydihim. Allah Ta'ala, tangan Allah Ta'ala atas tangan-tangan mereka itu. Okey, tangan tu terjemahan. Dia kata terjemahan. Dan tangan tu, makna tangan sungguh. Dia menentukan tangan tu secara zahirnya letak pada makna Yadullah. Tangan Allah. Kemudian dia nafikan tangan Allah tak serupa makhluk. Itu dia tak sedar kata itu salah satu daripada penentuan makna kepada yadullah. Dia beza dengan salaf tadi. Salaf betul, yadullah kami tahu yadullah tu kalau bahasa Arab tahulah. Tapi nak letak makna apa pada yadullah itu kami tak tahu. Beza. Kalau yang salah mengaku sekarang ni, yadullah, tangan Allah, noktah. Tangan Allah betul ke? Tangan Allah betul. Tapi tak serupa makhluk. Hak tu salah sekarang. Tu beza. Takut ada orang kita ngaji mana-mana ke, online ke, YouTube ke. Boleh nak ngaji, tapi kena jaga sikit lah kalau berakidah ni. Takut dia kata gitu. Muka Allah, muka. Tapi muka tak sama makhluk. Itulah tauhid sadah, tuan-tuan. Habis. Dia tak sedar, dia menentukan makna muka pada wajhu. Pada perkataan bahasa Arab, wajhullah. Sedangkan wajhu tu banyak makna lagi. Banyak makna lagi yang boleh kita letak di situ. Tapi dia tentukan satu makna, iaitu muka pada tempat yang bernama wajhullah. Kemudian dia menafikan tak sama makhluk. Itu bukan salaf yang sebenar. Salaf yang sebenar, wajhullah. Okey, kami tahu wajhullah itu apa. Nak hurai itu boleh. Tapi kalau nak hukum zahir hakikat makna wajhullah di sini ni, wallahu a'lam. Adakah makna muka? Bukan makna muka kerana Allah Ta'ala tak layak ada muka. Adakah makna sekian. Wallahu a'lam, kami tak tahu nak menentukan hakikat makna pada ayat tersebut. Kami tafwid serah pada Allah. Itu salaf. Itu salaf beza dengan salah. Jadi kata musannif, ada pun mazhab as-salaf. Salah ni 300 tahun awal lah. Sebagian ulama kata 500 tahun awal. Salaf itu adalah mereka itu salaf
tafwid ilmunya, ilmu salaf itu kepada Allah. Tafwid mana serah. Serah makna hakikat ayat itu pada Allah. Bukan tak tahu makna terus, tahu tapi nak letak penentuan makna pada ayat tu wallahu a'lam. Begitu. Begitulah. Kalau salaf hak sekarang mengaku, dia akan kata gini. Istawa contoh. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa tu duduk. Okey, dia menetapkan salah satu daripada makna istawa tu kepada ayat tersebut. Istawa makna duduk. Tapi tuan-tuan, duduk tak sama dengan makhluk. Tu lain tu. Beza tu. Kalau salah faham betul, istawa, yalah istawa kami tahulah. Tapi istawa kat sini ni, apakah hakikat dia? Kerana dia sabit dengan Allah. Wallahu a'lam. Itu tafwid. Itu serah makna hakikat istawa pada Allah Subhanahu wa taala. Tu beza dengan khalaf. Khalaf dia takwil terus. Dia bubuh makna yang tertentu tapi yang layak dengan Allah. Yang salah sekarang ni, yang mengaku salah sekarang ni, dia menentukan salah satu makna pada Allah tanpa dia sedari. Tapi hak makna tu bukan layak bagi Allah. Istawa dia kata duduk. Kalau terjemah saja boleh tahan. Ni dia kata makna hakikat duduk. Tapi tak serupa makhluk. Dia tidak sedar dia telah menentukan salah satu makna pada Allah Ta'ala, pada ayat Quran, istawa tadi dengan duduk. Dia tak perasan hak tu. Tanpa dia sedari. Dia nak pergi ke khalah, tapi nak pergi ke salah. Khalah pun tidak, salah pun tidak. Khalah dari sudut penentuan makna secara tertentu. Duduk contohnya. Tapi duduk tu tak layak dengan Allah. Beza dengan khalah. Khalah menentukan makna tertentu bagi ayat tu, tapi layak bagi Allah. Gitu. Sebab tu kalau mengaji tafsir Jalalain, bila ayat yadullah fawqa aydihim, yad itu ma yaliqu bihi. Dia akan terjemah gitu ya. Ma yaliqu bihi. Apa maksud ma yaliqu bihi? Orang salaf sekarang ni dia silap faham. Dia akan ingat tafsir Jalalain tu, dia ingat maksud dia begini, tangan Allah yang layak dengan dia. Bukan. Yadullah ma yaliqu bihi. Dia buat yadullah tu ayat Quran. Lepas tu tafsir dia ma yaliqu bihi lah. Iaitu yad itu yang layak dengan Allah. Maksud yang layak dengan Allah, dia nak masuk metodologi salaf. Cara salaf berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Yang dengan maksudnya, yad itu maksudnya layak dengan Allah. Apa yang layak dengan Allah? Dia tak guna takwil. Dia tidak guna takwil. Tapi mereka tanpa sedari, mereka takwil. Yadullah situ, tangan. Tengok, tafsir Jalalain kata. Yadullah, tangan. Yang layak dengan Allah. Sudah. Dia menentukan satu makna bagi yadun, iaitu tangan. Kemudian, tangan tu pula, perkataan hakikat tangan tu, tidak layak dengan Tuhan. Tidak layak dengan Tuhan pada realitinya, tangan, makna tangan tu tak layak bagi Allah Ta'ala. Tapi mereka sabit yadullah itu tangan, kemudian dia sambung perkataan ulama tu yang layak dengan dia. Maka jadilah tangan Allah tak serupa makhluk. Jadi gitu. Jadi kita jauhi yang terjemahan tangan muka tu, bukan nak khabar dia tu pegang gitu dah. Nak kata zahir lafaz ni bukan murad, bukan maksud. Tu dia terjemah, dia panggil dalam syarah Faridah terjemahan darurah. Terjemahan darurah maksudnya terjemahan untuk mengatakan kalau pegang gitu tak betul. Yang pegang hak betul gini, hak pegang gitu tak betul. Gini tu dia akan sebutlah lepas pada tu. Cuma ulama jawi mutaakhirin, macam ayah dia sekar, dia tak terjemah yad dengan tangan ke, wajhun dengan muka ke tak. Dia terus tulis balik ya. Ya Allah atas tangan mereka. Ya tu apa? Dua mazhab. Mazhab khalaf, takwil kuasa. Mazhab salaf, serah makna pada Allah. Habis? Tu lebih jelas lah. Daripada kita terjemah, kemudian kena pusing pula tak tahu makna, jadi panjang pula bahas. Jadi Syekh Daud dia terjemah, kemudian dia kata sekali, makna hakikat bukan begitu. Jadi silap faham lah orang-orang yang mengaku salah ni, dia silap faham kitab-kitab jawi yang sebegini.
Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Di sini memang panjang sikit lah. Sebab ni berkaitan dengan akidah. Silap faham, fasik lalu. Fasik dosa. Kemudian dia kata, dan wajib kita i'tiqadkan seperti barang yang ada pada zahir katanya kata Allah. Wajib kita i'tiqad. Yadullah fawqa aydihim. Hak tu ayat Quran. Hak tu kalamullah. Itu apa yang disabitkan Allah Ta'ala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu ayat Quran. Itu apa yang disabitkan Allah. Itu kalamullah. Dan pada hakikat, yang ni hakikat makna tu, kita jauhkan segala kekurangan. Apa segala kekurangan? Iaitu segala benda yang menyerupai makhluk. Jadi, tangan, kalau kita letak makna yad itu tertentu pada tangan, kemudian kita nafikan tangan yang tak serupa makhluk, itu dia panggil tak betul. Cangkup. Kita pun boleh kata gini, tangan kita tak sama dengan kera. Sama ayat tu. Saya ada tangan, kera ada tangan. Tapi tangan saya tak sama dengan kera. Mana dua-dua kita sabit tangan belaka. Cuma tak sama. Allah Ta'ala ada tangan. Tapi tangan dia tak serupa dengan makhluk. Tangan yang layak dengan dia. Tangan sungguh. Tangan sungguh. Sudah. Bila kata tangan sungguh tu pun silap dah. Sebab tangan tu mesti dia ada daging, mesti ada jiring, mesti ada tempat dia. Dekat mana, kiri, kanan. Mesti akan berlaku begitu secara tidak langsung. Sebab tu kita belajar awal mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Untuk kejap bahagian ni, Allah Ta'ala bukan jiring, Allah Ta'ala bukan tempat, Allah Ta'ala bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kiri. Allah Ta'ala bukan kecil, Allah Ta'ala bukan besar. Bukan belakang. Tu. Supaya bila jumpa ayat mutasyabihat, faham selalu dah. Ikut mana Allah ada tangan? Bukan makna tangan ni. Lepas tu, wallahu a'lam. Tu salah. Tangan ni makna bukan tangan. Yat sini nampak macam zahir makna tangan. Tapi bukan tangan. Makna dia berkuasa. Hak tu khalaf. Gitu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Seperti kita kata, mana? Kita jauhkan segala kekurangan. Seperti kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pendiri mazhab Malikiyah. Kami ketahui erti di atas. Dia merujuk kepada ayat yang mengatakan Allah Ta'ala di atas mereka. Mana tu ayat tu? Ayat muka surat 44 tu. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Tu. Mereka manusia takut akan Tuhan mereka tu min fawqihim, daripada atas mereka itu. Kalau terjemah atas. Allah ada atas. Okey. Kalau khalah hari itu dia kata apa? Kalau khalah dengan mana atas tu bukan atas. Khalah tu dia takwil atas tu bukan atas makna jihah ataupun arah tu. Tapi dengan makna lain. Apa tu dia terjemah itu? Dia tafsir dia kebesaran, ketinggian, ketinggian dari sudut tempat. Bukan dari sudut darjat. Bukannya bukannya atas tu atas dari sudut tempat, bukan. Dia macam-macam lah takwil ni. Takwil ni salah satu ya. Lain ulama lain takwil dia. Jadi takwil ni mana kita memalingkan makna yang zahirnya nampak bercanggah dengan apa yang kita pegang dari sudut akidah. Kita pergi kepada makna yang layak dengan Allah Ta'ala. Itu takwil. Tapi kalau salah begini pula. Dia kata gini. Kami ketahui erti di atas. Tengok dia terjemah. Di atas itulah fauqahum tu. Kami tahu makna fauqahum tu. Okeylah tahu. Lepas tu, tetapi tiada kami ketahui hakikatnya. Hakikat atas tu. Atas sungguh ke? Atas sungguh ke? Atas tu kita bila sebut atas yang macam kita faham ke? Bukan. Lepas tu, wallahu a'lam. Salah tu. Ini atas. Atas. Tapi atas yang bukan macam kita. Allah habis itu. Kalau dia kata atas pada hakikat atas. Atas sungguh. Dia telah menentukan fauqa itu salah satu maknanya atas. Lepas tu, dia menidakkan sama dengan makhluk. Itu bukan salaf. Salaf ialah dia tahu fauqahum tu apa dia. Cuma nak letak makna di sini tak tahu. Wallahu a'lam. Tu tafwid.
Beza sikit. Kalau khalaf tu jelas lah, dia akan takwil lah kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti mana tadi? Seperti kita kata Allah di atas, tetapi tiada seperti di atas segala yang baharu. Tengok. Syekh Daud dia terjemah. Syekh Daud dia terjemah. Ulama mutaakhirin Jawi, ulama mutaakhirin Melayu, dia tak terjemah. Dia kekalkan perkataan tu. Fauqahum, perkataan ayat fauqahum itu, maksud zohirnya atas. Tapi adakah makna atas seperti kita faham? Tidak. Lepas tu apa makna atas? Wallahu a'lam. Itu salaf. Fauqahum, terjemahannya atas mereka itu. Atas tu atas macam kita faham ke? Bukan. Lepas tu atas tu makna kebesaran Tuhan. Tu khalaf. Tu takwil. Ni kadang-kadang ada sebahagian mereka ni, dia tak perasan dia takwil. Sebab tu payah. Bila kita kata itulah takwil, saya tak takwil hak tu. Pulak dak. Dia tak faham takwil itu apa dia. Takwil ni senang saja, memalingkan makna yang zahir kepada makna lain. Makna zahir tangan, yadun tangan. Bukan tangan. Lepas tu bermerintah. Tu makna lain. Tu takwil dia panggil. Macam konon lah, ada sebahagian puak dia kata gini, Allah Ta'ala turun di langit dunia. Kita tanya dia, dah turun sungguh? Turun sungguh. Lepas tu turun sungguh tu maknanya Allah Ta'ala ada di langit dunia. Tak. Allah dekat dengan langit dunia. Tengok. Dia tak boleh pergi. Sekali lagi, dia kata gini. Kamu kata Allah Ta'ala turun di langit dunia. Sebab ada hadis yang kata Allah Ta'ala turun di langit dunia. Hadis sahih. Kena pronounce betul ya. Sahih. Bukan sahih ke apa dah. Sahih. Hadis yang sahih. Allah Ta'ala, zahir maknalah, Allah Ta'ala turun di langit dunia untuk mengkabulkan siapa-siapa yang berdoa pada dia pada sepertiga akhir malam. Lepas tu kalau orang tanya dia, ni berlaku sungguh lah tanya ni, bukan reka-reka ni. Orang tanya dia, dah Allah Ta'ala turun sungguh turun sungguh kat langit dunia. Turun sungguh. Lepas tu turun sungguh tu maksudnya Allah ada di langit dunia ketika tu. Tak, Allah dekat dengan langit dunia. Dekat dengan langit dunia, itu takwil. Dia tak sedar kata itu takwil. Itu payah. Bukan kita kata hak tu makna betul, tak lah. Makna dia pergi kepada makna dekat tu, itu takwil. Itu makna takwil. Kalau ahli sunnah wal jamaah, hadis sahih tadi, Allah Ta'ala turun di langit dunia. Okey, kita terjemah tak apalah. Tapi hakikat dia turun ke? Bukan. Lepas tu, Allah Ta'ala turunkan rahmat dia. Tu takwil. Tu khalaf. Turun rahmat dia, turun perintah dia, turun malaikat dia. Boleh belaka tu. Tu kalau khalaf. Kalau salaf, turun ke tu? Turun macam kita faham. Tak. Lepas tu, wallahu a'lam. Tu salaf. Kalau tadi khalaf, turun sungguh ke? Yang macam kita faham? Tidak. Lepas tu, makna turun rahmat Allah. Gitu. Tu khalaf, takwil. Salah pula, turun sungguh ke? Bukan turun sungguh. Lepas tu, wallahu a'lam. Dua-dua tu sama dari sudut mana? Sama dari sudut menafikan benda tak layak dengan Allah. Khalaf ke? Salaf ke? Dua-dua menafikan benda yang tak layak dengan Allah. Cuma cara nak memahami ayat itu beza. Kalau khalaf dia takwil, pusing makna ayat yang layak dengan Allah, pusing makna ayat yang layak dengan Allah. Kalau salaf dia tak tahu, serah ke Tuhan. Sebab salah dia menurut mereka ni, salah ni dia tak mahu buat pandai-pandai mengetahui ataupun mentafsirkan hakikat makna yang makna tersebut berlaku kekeliruan. Nak terjemah dan tafsir apa? Salah tak mau pandai-pandai lah. Diingatkan Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui hakikat dia perkara tersebut makna apa. Khalaf pula melihat, tak. Bukan Allah sahaja yang mengetahui. Bahkan warrasikhuna fil ilm. Orang yang mendalami dalam agama akan faham makna apa. Akan
makna apa. Dia akan masuk ilmu balaghahnya, ilmu mantiqnya, ilmu akidahnya. Barulah boleh kita tetapkan makna apa yang layak pada ayat tersebut bagi Allah Ta'ala. Itu berlaku dalam semua kitab tafsir. Dia akan masuk salah cakap apa, khalah cakap apa. Sebab itulah apa nama tu, dalam bab ayat-ayat mutasyabihat Al-Quran tidak boleh terlepas dengan tafsir-tafsir yang mu'tabar. Tafsir-tafsir yang mu'tabar. Daripada sejak dulu sampailah sekarang, jumhur majoriti ulama akan mentafsirkan ayat Quran yang mutasyabihat ni dua mazhab. Sama ada mazhab salaf ataupun khalaf. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan Allah Ta'ala bertangan, tiada seperti segala tangan yang baru. Kita kata dah, Syekh Daud ni terjemah, bukan maksud dia berpegang gitu. Dia nak kata salah ni sebut yadullah fawqa aydihim, ya itu makna salah tahu, tapi hakikat makna yang nak letak sini apa? Wallahu a'lam. Itu salah. Yadullah bahasa Arab, confirm lah dia tahu. Cuma makna apa di sini? Nak kata tangan kan? Tak jadi tangan. Jadi salah tak buh pandai-pandai, dia pun tafwid, serah makna pada Allah. Khalaf dia takwil sebab nak menyelamatkan orang awam. Zaman salaf, zaman para ulama banyak. Orang awam tu sangat sedikit. Kalau zaman kita terbalik, orang jahil banyak, orang alim sikit. Zaman salaf tu kalau lagi pasar, alim belakang. Ulama belakang, hak orang awam tu satu dua orang je. Zaman sekarang, hak pergi pasar, bukan semua alim belakang, orang awam biasalah. Jadi bila zaman khalaf, 600, 700, mereka banyak persoal ayat-ayat mutasyabihat. Maka ulama terpaksa ambil cara untuk mentakwil ayat yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak berlaku kekeliruan terhadap ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan seolah-olah Allah Taala itu macam makhluk. Jadi yadullah, kalau khalaf, yadullah tangan ke? Bukan tangan. Lepas tu maknanya berkuasa. Itu khalaf. Yadullah artinya tangan. Tangan sungguh. Bukan tangan. Lepas tu wallahu a'lam. Gitu. Itu salaf. Jadi sebab itu kalau kita yang mutaakhiri Jawi, dia tak terjemah tangan. Dia terus kata yadullah fawqa aydihim, ialah maknanya yad. Yad atas tangan-tangan mereka itu. Yad tu apa yad? Yad tu kalau mazhab salaf, wallahu a'lam apa maksud dia. Ada maksud yang layak dengan Allah. Itu dalam tafsir Jalalain. Ada maksud yang layak dengan Allah. Ya yang maksudnya layak bagi Allah. Istawa yang maksudnya layak bagi Allah. Wajhun maksudnya yang layak bagi Allah. Bukan wajhu mana muka sungguh. Tangan sungguh. Duduk sungguh. Bukan. Terjemah tak apa. Hakikat bukan begitu. Terjemah situ bukan nak kata dia pegang begitu. Macam kita belajar sifat 20 lah. Qiyamuhu binafsihi. Kita terjemah apa? Berdiri Allah dengan sendiri. Sudah. Berdiri ke mana? Lepas tu Syekh Ahmad dengan Syekh Daud dia akan tafsir. Bukan berdiri hak kita faham tu. Berdiri makna lebih lepas daripada duduk. Bukan. Dengan makna Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada zat. Dengan makna Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pencipta. Itu makna berdiri dengan sendiri. Jadi berdiri dengan sendiri terjemahan saja. Bukan suruh pegang begitu. Nak pegangnya, makna berdiri itu apa dia? Makna Allah tak berhajat kepada zat lain untuk ada dia. Allah tak berhajat kepada pencipta lain untuk menciptakan dia. Itu makna berdiri dengan sendiri. Jadi ayat mutasyabihat, kalau andai kata ada terjemahan sekalipun, tapi maksud dia bukan begitu. Itu salah satu pendapat. Boleh terjemah tapi makna bukan begitu. Ada pendapat kedua yang lebih elok lagi, tak payah terjemah pada awal. Tak payah terjemah pada awal. Terus kepada perbahasan ayat ni mutasyabihat. Ada dua mazhab. Salaf tak tahu. Wallahu a'lam makna dia apa. Khalaf takwil. Selesai masalah. Seperti ayah disekam buat dalam kitab Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia hurai bab ayat mutasyabihat saja satu kitab.
Dia nukil habis kitab-kitab Hasyiah Sawi ala tafsir Jalalain, Hasyiah Jamal ala tafsir Jalalain, dan kitab-kitab tafsir yang lain. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan Allah bermuka, tiada seperti segala muka yang baharu. Sama juga. Muka ni, ayat apa? Wa yabqa wajhu rabbika, kekallah oleh wajah Tuhan engkau. Kalau mukhalaf, wajah tu muka. Muka sungguh kau. Bukan muka sungguh. Sebab muka ni ada juzu, ada jirim, ada jisim, mesti bertempat. Dia mesti besar ataupun kecil. Itu tak layak dengan Allah. Lepas tu, hak tu makna zat Tuhan. Bukan makna wajah tu muka. Zat Allah. Takwil. Kalau salah, wajhu. Apa wajhu? Muka. Muka ke? Muka sungguh? Bukan. Sini dia sama dengan khalaf. Bukan belaka. Muka dengan mana muka sungguh? Bukan. Muka sungguh? Bukan. Lepas tu, wallahu a'lam. Itu salah. Wallahu a'lam. Tak tahu. Tahulah wajhu tu apa. Tapi nak letak makna situ, wallahu a'lam. Begitu. Itu tu mazhab salaf, mazhab khalaf dalam ayat mutasyabihat. Kemudian dia kata, maka hakikatnya ia Allah yang mengetahui kehendaknya, kehendak hak tadi. Yadun makna apa, wajhun makna apa, istawa makna apa. Allah yang tahu hakikat makna tersebut. Allah yang bercakap, Allah yang berkata-kata. Lepas tu orang soal pula, bakpo, kenapa Allah Ta'ala ni buat benda-benda ayat-ayat mutasyabihat? Tak boleh ke ayat terus direct hakikat belaka? Dia gini, sebagai ulama, contohnya Syekh Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia menafikan majas. Dalam bahasa Arab, dia ada hakikat dengan majas. Majas ni kalau bahasa kita, bahasa kiasan lah. Kalau hakikat ni bahasa direct to the point. Saya lapar, tu direct to the point. Saya lapar, tu direct to the point. Mu ni cantik ya, tu direct to the point. Mu ni macam bulan purnama. Tu tak direct to the point. Nak kata apa? Mu ni macam bulan purnama. Nak kata mu ni cantik macam bulan purnama. Tapi dia tak pakai cantik lalu. Dia kata mu ni macam bulan purnama. Hak tu dia panggil majas. Kiasan lah kalau kita nak faham. Kita tak cakap direct on the spot tu. Cik tanya rumah sebelah. Kalau orang bengak, dia tanya rumah sungguh. Assalamualaikum, rumah. Ada orang suruh tanya, memang bengak betul. Orang suruh tanya rumah sebelah tu, tanya ahli rumah sebelah. Orang lelang tu. Bukan yang pergi tanya rumah tu sendiri. Tu orang yang ada akal. Jadi Quran ni adalah bahasa, dia panggil, Al-Quran ni bahasa Arab yang penuh dengan mukjizat. Mukjizat ni mana apa? Yang mana orang tak boleh tiru. Musuh Islam tak boleh tiru. Tak boleh buat ayat Quran. Bahkan Al-Quran mencabar orang kafir buat satu Quran macam buat satu kitab macam Quran, tak mampu. Bagi diskaun buat satu surah macam Quran, tak mampu. Bagi diskaun lagi buat satu ayat macam Quran pun tak mampu. Tu dia panggil i'jaz. Adanya kemukjizatan Al-Quran tu. Jadi kemukjizatan Al-Quran, bahasa dia mesti power. Bahasa yang power ni ialah bahasa yang banyak kiasan. Jadi dalam Quran ada ayat yang jelas. Dia panggil ayat muhkamat. Ayat yang jelas, tak ada takwil dah. Confirm, faham tu. Wa aqimus salah, tak ada dah takwil. As-salah ni selawat kot, bukan. Tak ada dah gitu. Jelas dah. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Jelas, hak tu sembahyang puasa, tak ada takwil apa dah. Tapi bila ada sebahagian ayat tertentu, Allah guna majas. Dia panggil ayat mutasyabihat. Kalau kita tengok pada zahir tu macam keliru sikit lah maksud dia. Maka itu perlu kepada tafsiran dan takwil oleh para ulama yang mungkin akan berlaku khilaf. 3 quru dalam Quran disebut 3 quru. Quru tu khilaf. Apa dia quru tu? Suci ke haid? Orang perempuan yang kena tolak dengan suami kena iddah dia 3 kali quru. Dalam Quran sebut 3 quru. Quru tu apa dia? Mazhab kita Syafi'i suci. Mazhab Hanafi haid. Khilaf. Sebab dia bukan ayat muhkamat.
Dia ayat yang zanniyatud dilalah. Yang nak faham ayat tu zanni, dia bukan qat'i, dia bukan yakin mesti makna ni. Tak. Dia ada makna lain. Boleh makna ni, boleh makna ni. Sama juga ayat mutasyabihat dalam bab akidah. Dia bukan qat'iyatud dilalah, tidak. Dia qat'iyatul thubut. Dia sabit Quran tu memang mutawatir, tapi makna dia boleh khilaf. Boleh silap faham, boleh faham betul pula khilaf cara nak faham tu. Maka tubiklah salaf dan khalaf. Dan tanpa kita menafikan, ada puak ketiga yang memang silap faham Quran tentang yang mutasyabihat. Contoh Mujassimah, dia faham sungguhlah Allah Ta'ala ada tangan sungguh, tangan macam kita. Itu Mujassimah yang kafir. Ada tangan bagi Allah, tak serupa dengan kita. Itu Mujassimah yang ghairus sarihah. Mujassimah yang tak jelas. Hak tu fasiq atas pandangan mu'tamad. Kita dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat. Dalam Quran sebut Mu'tazilah takwil. Bukan. Kita bukan dapat melihat Allah. Mustahil kita dapat melihat Allah, kerana bila dapat melihat Allah, mesti Allah bertempat. Mesti Allah ada arah. Mesti kita nak lihat ni dalam keadaan bercahaya. Allah Ta'ala berhajat pula pada cahaya. Itu mustahil bagi Allah. Mu'tazilah. Mu'tazilah begitu. Mujassimah pula kata, kita dapat lihat Allah Ta'ala, tapi dalam keadaan Allah bertempat, dalam keadaan Allah berjisim, dalam keadaan Allah ada muka, ada badan, macam kita. Itu Mujassimah. Lajak pula. Ahlus Sunnah tengah-tengah. Kita dapat dah lihat Tuhan, dapat lihat Tuhan. Lepas tu macam makhluk bukan macam makhluk. Kita dapat lihat Tuhan dalam keadaan Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah, Allah tidak di kiri, tidak di kanan, tidak berjisim dan sebagainya. Macam mana tu? Wallahu a'lam. Itu ya. Wallahu a'lam. Itu benda yang harus pada akal. Benda yang harus pada akal bukan mesti kena berlaku sekarang tau. Benda harus pada akal ni, dalam kitab Hasyiah Sawi ala Jawharat Tauhid dia panggil akhirat ni tempat yang khariqul lil adah. Akhirat ni ialah tempat yang mencari hukum adat, yang lain daripada lain. Di akhirat nanti kita akan ada peluh sendiri. Ada yang tenggelam peluh dia sendiri, ada yang peluh dia sampai ke pinggang, ada yang peluh dia sampai ke lutut, ada yang peluhnya sampai ke betih. Dalam keadaan kita akan berpijak di atas kaki orang lain. Soalannya, peluh tadi kena tak dengan orang lain? Jawapan dia, peluh tadi tak kena dengan orang lain. Kalau ikut lapal otak kita, kok mana kita pijak atas kaki orang tak? Kita punya peluh tenggelam dalam peluh sendiri, kena berenang dalam peluh sendiri sebab banyak dosa. Tiba-tiba orang sebelah kita tak kena peluh kita. Agak-agak boleh faham. Susah nak faham. Tapi boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Harus pada akal. Allah Ta'ala boleh buat. Tapi pada adat, macam mustahil. Kalau sini tenggelam, sana tenggelam juga. Sebab kita pernah tengok banjir kan. Kalau banjir, rumah aku banjir, rumah sebelah mesti banjir juga. Takkan rumah aku ya. Hak lain-lain keliling semua, elok. Takkan gitu. Mesti aku banjir, dia pun banjir, depan pun banjir, tepi pun banjir. Sebab adat berlaku gitu. Harus dah pada akal, kalau hujan lebat kat Terengganu ni, tiba-tiba rumah sebelah tak banjir, rumah sebelah tak banjir, depan tak banjir, belakang tak banjir, kita seorang banjir. Boleh tak? Boleh. Di Shah Alam 2 tahun lepas banjir. Tenggelam habis rumah. Lepas banjir tu, rumah yang tenggelam tu ada satu bilik tak kena air. Kalau ikut kepala otak, kok mana? Tenggelam rumah dah, satu bilik tu tak kena air. Sebab bilik tu dia buat untuk sembahyang. Maka Allah Ta'ala, dengan kuasa Allah Ta'ala, bilik tu tak masuk air langsung. Yang masuk airnya, bilik lain, tuang tamu, sampai ke bumbung lah, tenggelam habis dah. Bilik tu tak kena air. Kalau ikut kepala otaknya, kok mana jadi gini? Tapi harus tak? Harus. Harus pada akal. Sebab Allah Ta'ala punya kuasa. Tapi ni sebuah adat mustahil. Kok mana boleh jadi gitu? Tenggelam semua, dia seorang tak tenggelam. Tu. Satu rumah tenggelam, satu sudut bilik tu tak tenggelam. Nampak pelik. Nak pelik apa? Kuasa Allah Ta'ala. Ke akhirat, lagi boleh. Lihat Allah tanpa bertempat. Boleh tak? Boleh. Jadi orang salaf, yang mengaku salaf, dia kata, ini memang tak masuk akal. Dia tak faham aku akal. Dia tak belajar.
Dia kata ni, apa tu bahasa Inggeris tak faham ni. Kita tak reti kot bahasa Inggeris. Dia cakap bahasa Inggeris ke apa tu? Dia cakap apa? Kontradik. Ni ada kontradiksi, ada percanggahan antara realiti dengan apa yang kita faham, dia kata. Mestilah kalau lihat Tuhan tu, mesti bertempat, dia kata. Oh, mula dah. Dia faham itu. Kalau lihat sesuatu tanpa dia tu bertempat, itu kontradik, dia kata. Itu bercanggah dengan realiti. Realitinya sekarang ni kita lihat mesti ada tempat. Allah pun mesti ada tempat. Dia faham itu. Dia tolak qiyasus syahid alal ghaib. Dia tolak kaedah mengkiaskan makhluk dengan Allah. Dalam keadaan yang sama, dia tak perasan dia guna hak tu. Dia tak perasan dia ni telah mengkiaskan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk tengok sama makhluk ada tempat, Allah pun mesti ada tempat tengok dia kias itu. Padahal dia tolak. Padahal kaedah tadi mengkiaskan makhluk kepada Allah, dia tolak. Dia tak sedar kata dia pun guna hak tu juga. Hujah atas diri sendiri. Tu bahaya pahaman begini. Pahaman begini boleh berlaku sama ada dia orang jahil, dia orang baru nak belajar, dia ada orang dah lama belajar. Boleh berlaku. Tara ulama pun Allah Ta'ala boleh sesatkan dia dalam lautan ilmu. Ada ulama yang alim tapi sesat dalam lautan ilmu. Kita tak apa nak alim main tepi-tepi ni, lagi-lagi lah boleh sesatnya. Wal'iyadu billah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, dan wajib atas kita tanzihkan, bersihkan, sucikan, menyerupa dengan yang baharu. Pada hakikatnya, hakikat Allah Ta'ala lah. Kita kena tanzihkan. Kita kena sucikan. Tangan bukan tangan. Muka bukan muka. Duduk bukan duduk. Kerana itu semua sifat-sifat makhluk. Maka tiada mengapa muafakat pada nama. Tak ada masalah muafakat pada nama. Yadullah, yad. Sabit daripada Allah. Sabit kita kata. Asy'ariyah sabit kata yad itu kalamullah, Al-Quran. Tapi bukan makna yang seperti kita faham. Yad Allah, yad kita. Ada tak yad belaka? Ada. Cuma yad kita makna tangan. Yad Allah bukan makna tangan. Lepas tu makna apa? Kalau salaf, wallahu a'lam. Kalau khalaf, makna kuasa. Sama mak. Yadullah, yaduna. Yadullah, yad Allah. Yaduna, yad kita. Yad kita, tangan. Yad Allah, bukan tangan. Lepas tu, wallahu a'lam. Itu. Inilah madhab salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Maka adalah dua ini, iaitu madhab salaf dengan madhab khalaf, tariq, jalanan daripada ahlu sunnah juga, daripada ahlu sunnah sahaja. Dia sebenarnya ada satu lagi yang ayat di sekarang sebut, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, setiap ayat mutasyabihat dia menjadikan sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Yadullah fawqa aydihim. Yad itu sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Apa dia? Wallahu a'lam. Itu salah satu lah. Tapi itu tak masyhur mana lah. Biasa madhab qalah, madhab salah gitu ya. Boleh tengok detail dalam kitab Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Ahyadi Skar. Dia tambah satu lagi pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, semua ayat-ayat mutasyabihat ditakwilkan jadi sifat Tuhan yang wallahu a'lam makna hakikat apa, tapi sifat Tuhan tu ya. Habis kemudian kata musannif, dan demikian lagi wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.